Hello, I'm a student business in investment with Hanas. Uh, apa yang hari ini kita ingin bincangkan yaitu cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi. Oke, yang pertama yang ingin saya bincangkan dalam bagian ini akan tumpukan kepada beberapa isu terpilih tentang cabaran-cabaran semasa masyarakat Malaysia akibat daripada berkembang dan meluaskan pengaruh dengan penggunaan ICT dalam kehidupan kini. Dalam tugusan ini dan pembentangan yang ringkas ini adalah tidak mungkin penulis dapat menguraikan keseluruhan cabaran-cabaran isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh dan penggunaan ICT dalam proses modernisasi masyarakat Malaysia. Bagi tujuan ini dan bersesuaian dengan masyarakat Malaysia, saya akan memfokuskan perbincangan kepada beberapa isu berkaitan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi ICT. Jika dilihat dari sudut yang negatif, banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh golongan remaja, terutamanya isu yang berkaitan dengan gejala sosial yang melibatkan penggunaan cyber. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan arus masa, kebanyakan golongan remaja menggunakan cyber untuk menjalankan hubungan sosial seperti menerusi laman web, Facebook, Twitter, Friendster, dan lain-lain lagi yang menawarkan pelbagai tawaran serta perkhidmatan yang menarik dan menyeronokkan yang sememangnya menarik minat pada remaja untuk menyertainya. Sememangnya tidak dapat menafikan bahwa laman web sosial sebegini mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan seperti dapat berhubung serta membincangkan isu-isu terkini melalui ruangan cyber, namun begitu juga keburukannya karena penggunanya adalah tanpa kawalan. Laman-laman web sebegini juga menjadi tumpuan para penjana yang mahu menjadi remaja sebagai mangsa mereka. Terdapat juga para remaja mungkin tidak menyadari keperluan untuk menjaga maklumat pribadi mereka ataupun gambar-gambar pribadi mereka daripada jatuh ke tangan pihak yang tidak dikenali dan sekaligus menjadi mangsa penjana-penjana dunia cyber seperti terlibat dalam dunia pornografi, pelacuran seks bebas, penculikan dan pemerdagangan manusia. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi adalah kesahihan maklumat. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlaku penyelewengan dan kepalsuan fakta, terutama sekali dalam soal ilmu keagamaan yang perlu dipastikan kebenarannya. Pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mencari jalan bagi menyeleweng dan melakukan dusta bagi tujuan menyesatkan orang lain. Hal ini memberikan cabaran terhadap proses tradisional dalam mendapatkan maklumat yang sahih. Misalnya dengan hanya merujuk kepada bahan daripada internet seperti Al-Quran, kemungkinan berlaku kesalahan fakta seperti ayat dari versi Israeliat. Oleh itu, seorang perlu merujuk kepada sumber asal bagi mengesahkan maklumat dan mengelakkan kekeliruan. Kesan yang nyata di amalan ini adalah ramai pencari maklumat mudah mempercayai bahan yang diperoleh daripada internet. Rujukan maklumat semata-mata kepada internet tanpa pengesahan akan menimbulkan masalah tentang kebenaran fakta sesuatu maklumat. Pelayaran web negatif. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah berkesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif mencetuskan kerusakan maruah nilai kepribadian, dorongan terhadap jenayah, seksualiti, masalah perundangan, perhubungan interpersonal dan pembaziran wang serta masa. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak sekolah, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif terhadap perubahan nilai dan gaya hidup mereka.
Larangan agama terhadap perlakuan yang boleh menghampiri zina tidak mampu menyekat remaja dan golongan dewasa daripada menghindari perbuatan tercela. Ketagihan internet ini tertumpu kepada cybersex, addiction, dan compulsive gambling. Material berkaitan seks begitu mudah dan tersiar di internet dengan pelbagai dimensi dan ilustrasi pornografi dan chatroom yang membicarakan unsur-unsur seksual. Kewujudan berbagai bentuk laman web negatif telah mencabar nilai dan gaya hidup insania sebagaimana yang diajar oleh Islam. Pendidikan Islam jelas mencegah umat dari terlibat dalam kegiatan tidak bermoral. Pendidikan akhlak menurut Islam ialah pembentukan jiwa dan pribadi Muslim yang mampu menjaga dan menjauhi amalan buruk termasuk melayari laman web lincah. Impak kepada gejala ini maka merebaklah bermacam penyakit sosial akibat ketagihan seks seperti perzinahan, pelacuran, penularan HIV, AIDS, homoseksual dan lesbian, penyakit kelamin, curang dalam perhubungan dan melakukan seks sebelum kawin. Di kalangan remaja, menurut laporan akhbar dan kajian oleh penyelidik Universiti Malaya pada tahun 2005, remaja ramai sudah melakukan seks dalam menjalinkan hubungan mereka. Malahan ada yang merakamkan untuk simpanan pribadi dan disebarkan untuk umum melalui internet dan telepon pribadi menggunakan teknologi 3G. Berdasarkan kajian Kementerian Kesehatan, Pertubuhan Kesehatan Sedunia, Universiti Malaya dan sebuah syarikat swasta pada tahun lalu mendapati 13% remaja berusia 15 hingga 21 tahun pernah mengadakan hubungan seks sebelum. Kajian ini mendapati 76% pada respondennya remaja lelaki, manakala 61% membabitkan remaja perempuan. Dalam kajian lain Kementerian Kesehatan terhadap remaja bersekolah berumur 13 hingga 18 tahun mendapati 1,8% padanya mengaku pernah terbabit dalam aktivitas seks. Walaupun isu seks bebas remaja membabitkan kedua-dua jantina laki dan perempuan, permasalahan lebih besar sering melingkungi kaum hawa. Penyebaran fitnah dan gosip. Kemudahan meluas sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh satu pihak bagi tujuan memburukan, memalukan dan menjatuhkan pihak lain. Fitnah disebar menggunakan laman web, internet, SMS, MMS, dan media lain terutama di musim pilihan raya. Hal ini mencabar etika dan tata susila hidup bermasyarakat dan bernegara. Menurut ajaran Islam, penyebaran fitnah adalah satu jana yang besar. Fitnah memberi kesan terhadap maruah dan kedudukan seorang individu serta keluarganya. Permasalahan remaja terhadap ICT terutama teknologi internet dan alat komunikasi mendorong mereka menghabiskan masa di cyber cafe, internet cafe, dan telepon tangan. Program seperti chatting, permainan video, SMS, MMS, 3G, dan berbagai aktiviti melaluinya membawa kesan dan cabaran tersendiri. Kegilaan anak remaja ini memberi cabaran kepada ibu bapa mereka. Ramai pelajar yang putus sekolah menyalahgunakan uang saku, minjam uang teman, bahkan ada yang sanggup menipu dan mencuri. Setiap ibu bapa adalah pemimpin kepada anak-anak mereka. Menurut ajaran Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap pengikut mereka. Kawalan dan penjagaan yang berterusan perlu bagi menjamin anak-anak yang tidak terlibat dengan kancah gejala sosial. Hal ini mencabar pengurusan sekolah, pihak berkuasa, orang ramai terhadap masalah pelajar yang mengunjungi pusat internet di waktu persekolahan dan selepas persekolahan. Kesannya ialah pembeziran masa kerana terlalu lama di cyber cafe. Tidak ada kawalan keluarga dan berkembang biaknya masalah serta gejala sosial di kalangan remaja. Hal ini menyebabkan kerajaan terpaksa bertindak mengawal aktiviti kunjungan remaja ke pusat internet. Aktiviti perjudian. Pihak berkuasa tempatan, polis dan agensi yang terlibat mendapati berlakunya penyalahgunaan pusat internet sebagai pusat judi. Permainan video yang berorientasikan judi mendapat perhatian di kalangan orang dewasa dan anak-anak remaja. Kegiatan perjudian mencabar nilai hidup Islam yang jelas mengharamkan judi. Perubahan gaya hidup.
dan pencemaran bahasa pengaruh ICT yang menular dalam kehidupan modern hari ini jelas telah berjaya merubah paradigma sosial, budaya, dan bahasa komunikasi. Penjajahan budaya hidup barat dalam aspek pakaian, makanan, minuman, tingkah laku, hiburan telah menukar jati diri manusia. Pakaian tradisional setiap kaum dan bangsa hanya menjadi pakaian resmi, acara, atau perayaan. Ia tidak lagi menjadi pakaian harian yang dibanggakan. Makanan seperti kue tradisional bertukar dengan makanan import dengan pelbagai jenama terkenal di dunia, seperkara yang menarik dalam isu menurut Feng. Kerusakan bahasa ICT ialah berlakunya tanpa disedari, yaitu kerusakan bahasa SMS dan chatting memerlukan tulisan yang ringkas dan mudah. Dayatul Akmal 2014, kesannya terbawa sehingga banyak pihak menerima pakai dalam komunikasi harian mereka, terutama di kalangan anak remaja. Misalnya perkataan Assalamualaikum sudah ringkaskan dengan berbagai cara seperti Assalamualaikum, salam, dan salam mulai tersebar penggunaannya. Perkataan ini jelas tidak tepat dari susunan ejaan, kata-kata, dan maknanya sendiri. Ianya jelas merusakkan penggunaan istilah perkataan dan bahasa itu sendiri.